Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani. Malam ini Analisis Awani bermula dengan sedikit berbeza kerana kita nak membincangkan mengenai Art of Speed Asia 2014 yang bakal berlangsung hujung minggu ini di Cheetah Mall. Ini bukanlah pertunjukan motor yang biasa kita lihat. Ianya akan melibatkan kenderaan-kenderaan ini sebagai platform ataupun sebagai canvas untuk seni, dan skopnya lebih luas lagi daripada sekadar pertunjukan motor biasa. Jadi saya nak bersama dengan dua orang kuatnya yang mungkin dapat memberikan kita kefahaman lebih mendalam mengenai perkara ini. Saya bersama dengan Asif Ahmad Iskandar Sasawijaja, merupakan pengarah pameran Art of Speed Asia dan juga pengarah Inkiem Sdn Bhd. Terima kasih kerana bersama kami, dan kita turut ditemani oleh pemilik RM Restoration, Encik Rajendra Meyer. Terima kasih kerana bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Kalau bagi saya yang mungkin kita ada persepsi bahawa ini mungkin pertunjukan motor seperti biasa, ataupun kalau mungkin kita melihat hanya grup-grup tertentu sahaja yang menganjurkan acara-acara sebegini. Tapi tahun ini dahulunya acara ini dikenali sebagai Art of Speed Malaysia. Tahun ini Asia. Sesuatu yang menarik di situ, ada perubahan besar. Mungkin daripada segi nama itu mungkin berubah, tapi sudah tentu saiz dan juga cara ianya untuk dianjurkan mungkin sedikit berbeza pada tahun ini. Asif mungkin boleh terangkan sikit bagaimana? Terima kasih Astro Awani kerana memberi peluang untuk kami bersama anda hari ini. Art of Speed Asia adalah satu era baru untuk kami setelah 2 tahun mengembang sayap atau mempropagandakan custom culture, iaitu seni dalam permotoran ni. Ia merupakan platform baru untuk kita dengan undangan yang datang lebih ramai. Tahun ini kita ada 14 ikon-ikon modifikasi kenderaan, termasuk daripada Jepun, daripada Taiwan, daripada Indonesia, dari Thailand, dan juga scene kita sendiri atau komuniti kita sendiri pun sudah berkembang pesat dalam waktu yang begitu singkat. Dan ia bukannya sesuatu yang khusus untuk segelintir masyarakat je. Mungkin mereka adalah proponen dia lah, mereka penggerak, tapi ia adalah satu acara untuk umum. Asyik, sebelum Asyik cerita dengan lebih lanjut lagi, custom culture tu mungkin kita dapat fahami dengan lebih jelas lagi, kerana terma tu mungkin baru lagi bagi kami yang mungkin di luar scene itu. Tapi mungkin Asyik boleh ceritakan bagaimana ianya sejarahnya dan bagaimana di Malaysia ianya dapat diterima dengan lebih baik kalau dibandingkan dengan lain. Custom culture ni tulisannya K, bermula dengan K. Custom culture-nya pun dengan K. Ia adalah satu ayat yang diolah oleh Ed Roth pada tahun 50-an di Amerika. Dia menggabungkan seni, interpretasi seni dalam otomotif, termasuklah kereta, motor dan pelbagai lagi. Dan antara mereka yang adalah ikon dalam bidang ini adalah George Barris. Mungkin tak kenal nama, tapi kereta dia adalah kereta Batman. Kereta Batman masa kita tengok kecil-kecil dalam TV kan, dia lah pereka kereta Batman tu. Jadi scene ni telah berkembang luas lah daripada Amerika ke Jepun, ke Eropah, kerana Eropah dengan Jepun ada close link dengan Amerika. Tapi di Asia, terutamanya di Malaysia, ia adalah satu yang baru. Tetapi untuk mereka mungkin berusia seperti saya ni, nak masuk 40, waktu muda kita main skateboard, kami ada minat untuk personal freedom tu. Kita ada rebellious spirit tu ada. So kita mencari-cari apa seterusnya lepas daripada skateboarding and extreme sports, etc. So custom culture ni memang sesuai untuk saya sendirilah, dan ia melampaui kereta, motor dan berpaksikan atas seni. So seni ni macam universal language je. Dia tak kira lah kereta mahal ke murah ke. Jadi kita propagate custom culture ni melalui seni dan membawa artis-artis daripada luar negara untuk berkongsi ilmu lah. Kerana custom culture memang ternyata masih baru, tapi sebab dia berkenaan personal freedom, berkenaan menginterpretasikan minat. Jadi peminat dia atau follower dia semakin pelbagai. Semakin ramai. Tahun ni memang 90 apa yang kita boleh nampak ataupun kita jangkakan esok dan juga pada hari Ahad di Cheetah Mall, semuanya berkumpul di situ, dan mungkin penyertaan tahun ni lebih meluas daripada tahun lepas. Mungkin Nasib boleh kongsikan sikit. Tahun ni rata-rata kualitinya lebih hebat lah.
Rasanya customizer atau modificator di Malaysia ni dah nampak daripada tahun-tahun lepas. Sebab setiap tahun kami bawa kereta atau motor daripada luar negara sebagai dia punya inspirasi. Ya. So tahun ni memang meletup-letup. Kita ada generasi muda yang buat kapcai, tapi dibuat macam street cup, tapi unsurnya lebih ke old school, lebih ke lama, tapi dimodifikasi dengan which is tastefully done. Bukan macam lampu-lampu ke apa, dia tak menjerit, karya dia tak menjerit. Dia lebih ke detail. Jadi tahun ni juga kita mengurat langkah untuk memperkenalkan custom culture kepada lebih ramai orang lagi. Jadi tahun ni kita ada penglibatan 501st Legion, Star Wars community. Jadi mereka akan datang. So untuk budak-budak seronok lah, boleh bergambar dengan mereka kan. Seronok tu. Saudara Jeneral, bagaimana platform Art of Speed ini juga diperlukan bagi mereka yang membasuh kereta dan juga memastikan ataupun menjadikan kereta lama diberikan nafas baru. Itu yang dilakukan oleh RM Restoration sendiri. Bagaimana kalau dapat dikongsikan apa yang dilakukan oleh Encik Rajendra dan juga bagaimana ini platform yang sesuai untuk kita kongsikan produk dan juga karya kita? Thank you, Astro. Minta maaf kalau I balas dalam bahasa Inggeris. Yes, the Art of Speed platform is been the best platform available for those who are interested in customizing their cars, bikes, bicycles, to really show, their passion. And all the while, I think we Malaysians have had that passion, but we did not know where and how to show our display. It's just like paintings. You have paintings as art. You have modeling. So you have cars. You have bikes, bicycles, and this is one place that we can really show, our passion for how we think art in the form of a car should be. And from there, RM Restoration saw that this is a very good platform, that we can actually build cars here in Malaysia. There are many countries that are well in advance in customizing cars. But over the years, and with a platform like Art of Speed, we felt that we can also do the same. And RM Restorations have since started and built 3 cars to be competitive, basically Malaysia boleh, So we can actually show the world or the Asian region that we have equal quality customizing cars, equal quality paint jobs, equal quality polishing, interiors and all that. Dengan kemahiran tempatan sendiri. Okey, selepas ni saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Kalau dilihat kepada saiz dan juga Malaysia itu sendiri mampu menjadi hub di sebelah Asia Tenggara ini, Asip confident untuk acara ini menjadi lebih besar lagi pada tahun-tahun akan datang, sama seperti di Australia, Jepun atau malah di Amerika Syarikat. Dan bagaimana itu juga satu peluang bisnes yang cukup besar juga bagi bisnes industri. Itu kita mungkin boleh kongsikan dan juga kita cerita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, betul-betul kita dalam analisis Awani. Art of Speed Asia 2014 tahun lepas mungkin dalam skala yang sedikit kecil tapi membawa impak yang besar, dan tahun ini kita mahukan ianya menjadi satu lonjakan supaya Malaysia akan menjadi hub untuk custom culture ini di rantau Asia Tenggara. Asip yakin atas visi tersebut, dan mungkin apa faktor ataupun elemen yang menyebabkan kita mampu sebenarnya untuk jadi hub, untuk menjadi pelopor dalam bidang apa kita panggil event yang sebegini untuk di rantau ini. Okay, Alhamdulillah di Malaysia ni kita ada banyak sokongan, terutamanya daripada Tourism Malaysia contohnya. Tahun ni kami diberi sokongan oleh mereka untuk mempromosikan lagi Art Speed. Tak lupa juga kita ada sponsor-sponsor yang pelbagai, partners seperti Triumph Motorcycle Malaysia, kita ada Astro Awani sendiri dengan program In Gear, dan juga Malaysia sebagai hub, ia
sesuai kerana contohnya tiket kapal terbang cuma $100 lah untuk datang ke Malaysia dari serantau sini. Dan antara negara-negara di Asia Tenggara ni kita punya red tape macam nak import kereta untuk show, untuk tiap tahun kita bawa masuk kereta motor kan. So benda-benda ni senang untuk diuruskan dengan pihak MITI, dengan sokongan Tourism Malaysia. Jadi saya nampak mungkin scene kita tak sehebat Thailand atau Indonesia. Tapi kita boleh menjadi host serantau sebab kita boleh menjadi jambatan antara contohnya Malaysia dengan Jepun. Kita ada sokongan kuat daripada Moon Ice Japan. Moon Ice Japan ni dah bertapak sejak tahun 60-an. Hot rodding company di Jepun, di Amerika Syarikat dan Itali. Mereka banyak memberi sokongan kepada kami, dan kita ada editor sepertinya speedhunter.com daripada Need for Speed video game. Mereka ada satu car culture website nama dia speedhunter.com. So dengan sokongan Moon Ice kita dapat jemput mereka untuk hadir untuk tahun ni. Jadi kita memperguna baiklah macam memaksimalkan apa yang fasiliti yang ada daripada MITI, daripada Tourism Malaysia. Jadi Malaysia ni memang ideal lah untuk menjadi sebuah hub. Kalau ke Jepun pun tahun lepas kami buat trip ke sana, acaranya Yokohama Hot Rod and Custom Show. 20 orang ke sana. Ada 5 orang peserta daripada Indonesia, tapi mereka memerlukan visa untuk ke sana. Jadi kalau kita anjurkan sesuatu di Malaysia tak perlu visa, dan hotel kita antara yang termurah di rantau Asia Tenggara, dan itulah paperwork very easy, senang. Saudara Racina, mari kita melihat ini juga. Kalau dahulu kita mungkin menganggap bahawa untuk seni, kereta dan juga mengubah suara dan sebagainya ni mungkin adalah aktiviti untuk hobi ataupun mungkin satu kemewahan bagi mereka yang ada duit lebih. Contohnya itu mungkin ada persepsi yang begitu. Tetapi dengan adanya komuniti yang sebegini, sebenarnya ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja asalkan mereka ada kreativiti. Dan bagaimana kalau ada minat dan juga ada kesungguhan dan juga ada sokongan rakan-rakan yang lain juga, ianya boleh jadi satu perniagaan juga. Dan potensinya itu kalau nak jadi hub, besar potensi yang kita lihat kat situ. Bagaimana kita lihat itu? Benar tu. It all boils down to kepercayaan. You know, they must have the belief that they want to do something. Today you have Facebook, you have internet, so there's no problem with getting spare parts. Ada banyak kelab, ada banyak teman-teman, you know, and when you want to find something in Malaysia, you will find it. Whether it comes from Kedah or Johor, you know, somebody will help you. So it is something, it's not now for the rich. In this customizing, it's about your passion. Okay? When you paint an art, it's not the rich man only who can paint an art. Anybody can paint an art, and it's a nice piece of art. The same with the car. RM Restorations builds its cars in the house. You know, yes, we build the cars in the house, and we find things, we find alternatives, we find a few tools, and we pass time as a hobby, passion, and maybe take 1.5 years, 2 years, but we can do it. You see, so I would like to let people know that if you have passion, you know, and you have belief that you want to do this, it is not like what it used to be, that is only, it's only for the very rich. You have the eBay, you go to the internet, you click, you buy your spare part. It's not like those days you have to import, or if you ask somebody. It has become so easy. So when you have all this available for you, and then you have a platform that you want to show what you have painted, what you have done, you have that platform like Art of Speed. So kalau lihat visi mereka nak jadi hub dan juga mungkin lebih besar lagi di tahun akan datang, mungkin juga itu akan mengembangkan lagi dan membesarkan lagi saiz ataupun cara art restoration di masa-masa akan datang. Peluangnya bagaimana? Betul. Yes, as far as we can expand, RM Restorations will look for opportunities even in the region and attend even the motor shows, and we even thinking of taking the Malaysian Boleh cars that we have built, the successful cars, to the other region, motor shows, to show, bring up, you know, the quality that in Malaysia what we can do. Yes. Okey, saya nak berhenti lihat buat kali terakhir, tapi selepas ni mungkin kita boleh nampak bagaimana pada 2 hari ini kita akan nampak
seluruh masyarakat, bukan saja tidak mengira lapisan usia sebenarnya kalau dilihat, kerana mereka seasalkan berkongsi minat yang sama dan juga ada cara yang tersendiri untuk menginterpretasikan seni itu, mereka semua boleh berkumpul di Cheetah Mall. Dan bagaimana kita nak melihat gerakan komuniti yang menguatkan perkara ini, itu dah disebut oleh Hasib tadi awal tadi, tapi mungkin kita dapat perincikan selepas ini dalam blok 3. Kita berhenti lihat seketika dahulu, jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis Awani. Kita nak menjadi hub untuk custom culture yang lebih besar di masa akan datang. Ini dapat dizahirkan ataupun dimulai dengan Art of Speed Asia yang bakal berlangsung pada esok dan juga pada hari Ahad. Sudah dimulakan sejak 2 tahun yang lepas. Kalau dilihat kepada komuniti yang semakin berkembang, yang organik ni, yang original ni, mungkin ada penyumbangnya. Apa mungkin elemen dan juga faktor yang menyebabkan komuniti custom culture di Malaysia sedikit berbeza dengan negara-negara lain? Apakah elemen-elemen ataupun faktornya itu yang menyebabkan kita sedikit unik berbanding negara lain? Kerana kalau kita tahu, Jepun itu sendiri sudah mencipta satu subculture yang tertentu dalam perkara ini. Bagaimana kita di Malaysia mungkin ada identiti sendiri dalam aspek ini? Custom culture sebenarnya melibatkan kereta Amerika, pre-war American cars lah. Tapi Malaysia tak ada. So kita selalu memberi ruang untuk anak-anak muda atau peminat untuk meluahkan atau mengekspresikan seni mereka, tak kira kenderaan. Dan juga atas sebab-sebab undang-undang, kita tak boleh nak terlalu ekstrim lah. Jadi yang mana yang nak buat ekstrim tu, mereka sedar yang kenderaan itu hanya untuk show. Jadi itulah pentingnya faktor seni itu sendiri. So mereka memahami, atau contohnya RM Restoration kalau nak buat kereta untuk custom culture show, kereta tu dibiayai oleh customer dan dia menyadari kereta tu bukan untuk di jalanan, tapi untuk show saja. I think untuk for the future, apa harapan kita adalah mungkin undang-undang yang lebih longgar untuk self expression, macam atau ada accreditation, macam di Germany contohnya, mereka ada TUV, tapi kenderaan custom boleh dihantar untuk TUV inspection. Kalau yang buat welding dia semua is accredited welder, etc., ada design engineer, boleh lepas on the road. Macam di Jepun pun sama. So semua developed nation ni, termasuk Amerika Syarikat, ada ruang untuk personal freedom untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya yang kita modify ni kereta-kereta tua. Bak kata orang putih, preserving history. Tapi mungkin dengan cara kita sedikit lah. Ada input personality kita. Sepenting mungkin ada persepsi kata kat rumah, modify kereta sebagainya, ni tak boleh jalan kat kereta, menjalani undang-undang dan sebagainya. Tetapi dalam aspek lain kita perlu lihat bahawa inilah cara supaya kita dapat meningkatkan ataupun memberi platform kepada mereka yang ada kreativiti dan juga platform mereka untuk mengubah sesuatu. Dan kita bercerita mengenai kreativiti, inovasi, dan betul. Saya pasti ramai di kalangan mereka di luar sana yang ada kecenderungan dan juga minat yang cukup mendalam terhadap perkara ini. Kerana kalau dilihat kalau visual yang Dino pernah buat dalam India, semuanya digunakan, ada bahan-bahan yang digunakan dengan tangan dan sebagainya, dan ini satu kreativiti yang menarik. Jadi dalam aspek itu bagaimana kita nak melihat bahawa okey, benar kita perlukan satu undang-undang yang lebih spesifik supaya perkara ini dapat diangkat ke lebih profesional dan juga lebih perlu diakreditasi yang itu. Bagaimana? Betul. Macam contohnya di Jepun lah, mereka mengamalkan Kaizen. So it's not ceremonial. Dia ambil satu produk daripada Amerika atau daripada mana-mana luar negara lepas Perang Dunia Kedua, contohnya jeans. So dengan menggunakan Kaizen tu, dia continually improve. Dia improve sampai sekarang ni jeans kat Jepun, made in Japan, jual dengan harga RM1,600. So semua ni bermula daripada industri backyard industry. I mean, ada seorang tu yang cakap, oh saya nak buat jeans. Contohnya kat Malaysia juga, kalau kita tak bagi peluang atau ruang untuk mereka modify atau be creative, macam mana kita nak keluarkan parts? Macam dekat Amerika Syarikat,
aftermarket parts, bolt on performance parts semua ni adalah industri yang bernilai berbilion-bilion dolar. So kita kena ada biosphere yang kita cakap pasal inovasi, but kita kena ada biosphere yang untuk pastikan benda ni berlaku. Kalau tak ada lab tu, tak ada environment tu, kita akan jadi consumer je lah sampai mati. Lab itu mungkin berada di belakang rumah. Cik Rajendra mungkin boleh komen dalam aspek itu, kerana ini juga menambahkan dan juga meyakinkan anak-anak untuk lebih kreatif dan juga memegang sendiri peralatan-peralatan, dan juga kreativiti tidak akan datang kalau mereka hanya diajar dalam bilik darjah atau belajar teori saja. Dan mungkin ini juga, kalau contohnya Mr. Rajendra, mungkin anak sendiri terlibat dalam perlombaan kreatif dan sebagainya, dan kefahaman terhadap kreativiti dalam kreatif dan sebagainya membantu untuk menjadi seorang pelumba yang baik dan sebagainya. Dalam aspek ini bagaimana kita melihat pandangan sendiri, bagaimana? Oh, yes, you're absolutely right. First of all, I think we should learn that the children can do a lot at home using their creativity. Don't worry whether it's a success or a failure. Learn in the house, with the old car. If you love cars, so you have passion for cars, use the old cars, open up, do what you can do and put back. I was 13 years old when I just decided to open my father's car engine, and I couldn't put it back. Okay, so we had to tow it to the shop. So from there you learn, and then you realize that, okay, I want to be more creative, and then the creativity will come out itself, Even if you just take a simple old Vespa or a bicycle and you work on it, and you will find that you will be very happy. And then the passion goes on, and in my side at least, I'm very happy. Then it flowed to my son. But my son decided to use his creativity on high-speed racing, and rather than in restoration. He helps me in the restoration, but he's in high-speed. But he's got that creativity from cars. Daripada permulaan itu sendiri. Yes. Dan saya rasa banyak kreativiti yang akan ditunjukkan esok dan juga pada hari Ahad ini di Cita Mall. Anda mungkin boleh berkunjung ke sana sepanjang hari, dan esok juga akan berlangsungnya pelancaran musim baru In Gear, rancangan terbitan Astro Awani sendiri, rancangan otomotif, di mana anda juga boleh bersama dengan pengacaranya Syed Faridino Omar di sana. Dan jika anda ada sebarang cadangan dan pandangan, boleh hantarkan bersama kami di astroawani.com ataupun di Facebook atau Twitter Astro Awani, atau boleh teruskan bersama kami di Enjoy di YouTube Awani. Sekian saja analisis Awani untuk malam ini. Terima kasih kerana berdua kerana sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Thank you. Thank you very much.